jenis-jenis buah. Okey, satu persatu kita akan tengok. Buah ringkas. Maksudnya buah ringkas berkembang dari satu karpel di satu bunga. Maksudnya dia ada satu ovari saja. Okey, untuk satu bunga. Jadi dia pun jadilah ni contoh dia kacang. Okey, walaupun dia ada banyak biji benih, maknanya dia tapi dia hanya ada satu ovari saja. Okey. Yang kedua, buah agregat. Sebenarnya kita nak tentukan jenis buah-buah ini bergantung kepada berapa banyak karpel pada bunga dan berapa banyak bunga yang terlibat. Kita jangan fikir struktur akhir buah dia. Kalau tak nanti jadi confuse. Okay, kita fikir yang bunga dia. Okay, buah agregat berkembang dari banyak karpel dalam satu bunga. Jadi ada banyak ovari. Tak mau saya nulis lah. Satu bunga. Jadi ni ovari ni banyak Ni satu bunga ni satu bunga. Okey, ada 6 ovari. Ni banyak karpel ni. Ni bulat-bulat ni. Semua ovari. Okey, hasilnya dia menjadi nampak macam satu biji buah saja, tapi sebenarnya dia banyak buah. Ni semua ovari dah menjadi buah. Okey, contoh buah dia raspberry, blueberry. Dia banyak buah dia pada satu, tapi kita panggil sutik lah buah je. Sebenarnya dia banyak buah dalam tu pada satu gugus. Okey. Seterusnya adalah buah berganda. Buah berganda berkembang daripada banyak karpel di banyak bunga yang bercantum. Dia bercantum sekali sini, tapi dia ada banyak bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap bunga ada ovari masing-masing. Jadi bila masa contoh dia perkembangan dia, setiap daripada isi dia ni, dia daripada satu bunga. Maknanya kalau nenas, dia ada mungkin berpuluh, mungkin beratus butir bunga di satu buah sahaja. Dia sebenarnya banyak buah. Banyak buah dia, tapi dia bergabung menjadi satu. Kalau kira ada berapa buah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak. Banyak buah dia. Dan dia bergabung menjadi satu buah saja. Okey, contoh nenas buah berganda. Dan seterusnya buah aksesori. Buah aksesori berkembang daripada tisu bukan ovari. Ovari buah apple berada di dalam reseptakel. Okey, jadi ovari dia duduk di bawah tepat mana panggil reseptakel dia lah. Ni peduncle. Jadi reseptakel di bawah di kuduk dia tu. Okey, jadi reseptakel dia masih lagi berada di sebahagian daripada buah tu. Dia masih duduk di dalam buah tu. Dia tidak, biasanya buah lain hanya ovari saja menjadi buah, tapi dia termasuk reseptakel sekali. Okay, jadi reseptakel itu berkembang menjadi buah. Contoh apple ataupun lye. Ni bentuk dia macam lye ni. Okey. Okey, gitu lah. Okey, seterusnya adalah latihan. Bila latihan ni maksudnya ada sikit lagi. Okey, latihan. Okey, awak jawab 2. Okey, ni soalan nombor 2 ni soalan kebab. Awak kena carilah, awak cari sendiri. Dan yang terakhir, 6.5, kepentingan biji benih untuk kemandirian. Okay, kemandirian tu untuk ketahanan hidup dia lah, untuk dia bertumbuh, untuk dia hidup. Okay. Biji benih mempunyai embrio yang akan bercambah menjadi anak benih. Jadi bila selagi dia ada anak, selagi tu dia boleh, spesies dia akan bermandiri, orang panggil. Okay, dalam biji benih ada tisu endosperma yang membekalkan tenaga semasa
percambahan. Jadi bayangkan kalau biji benih tidak ada tisu endosperma, dia kena jadi biji benih, kena jadi anak pokok lalu ada mati. Kalau gitu dah banyaklah pokok yang akan hidup. Okey, biji benih mempunyai Tesla yang kuat dan keras untuk melindungi anak benih. Tesla tu kulit dia. Kulit biji benih. Awak nak bayangkan seperti buah mangga. Kerah kan biji benih, ni kulit dia tu. Kulit biji benih. Kulit biji dia. Biji benih kekal dormant dalam keadaan tidak sesuai untuk percambahan. Maksudnya ia duduk senyap-senyap. Dia tidak makan, tak minum, dia tak buat benda-benda. Sampailah dia terjumpa keadaan yang sesuai untuk dia bercambah. Barulah dia bercambah. Kalaulah kalau biji benih tidak boleh dormant, jawabnya kalau ia jatuh ke tanah yang tidak sesuai, tidak boleh tumbuh. Jadi banyak pokok tidak tumbuh. Okay. Dan akhir sekali, biji benih mempunyai struktur khusus seperti struktur yang ringan, tisu berspan, kuat dan tidak mudah rosak supaya boleh disebarkan ke tempat lain. Senang awak sok main biji buah mangga. Sudah makan lepas, lepas tu sepak ngata. Dia tak rosak. Dia sampailah awak sepak-sepak terjumpa dia terduduk dia. Ke tanah yang sesuai untuk dia tumbuhlah dia. Gitulah. Okey. Ini adalah 5 ciri untuk kemandirian dan ini ada latihan yang terakhir untuk subtopik ciri biji benih ni, dan adalah latihan topikal. Jangan lupa jawab dan hantar kepada saya. Okey, tamat habis bab 6. Kita akan jumpa next class dalam bab 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.